توصل إلى روحي تنظر جنب الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita dihadrat Allah Ta'ala pagi yang mulia ini, beri kesempatan, pertolongan dapat menyelesaikan kefarduan subuh secara berjemaah. Seterusnya kita sama-sama berniat iktikaf dan duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang dipayungi sayap-sayap para malaikat. Mudah-mudahan semua ini menjadi asbab untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala, insyaAllah. Amin. Tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah, insyaAllah kita teruskan dengan pengajian yang kedua, kitab pedoman sembahyang berjemaah. Pada muka surat 2 Terjemahan pasal yang pertama. Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 2 atas sekali itu katanya muallif, katanya tuan guru, seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, pengarang kitab ini iaitu untuk kepada mufti wilayah sekarang. Tuan kitab kita ni, tuan guru kita ni, untuk kepada mufti wilayah sekarang, iaitu Dr. Luqman. Mufti wilayah sekarang ni untuk dia ni, Abdul Rahman. Baik, katanya pengarang kitab, fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang berjemaah. Jadi sekarang nak menyatakan hukum sembahyang jemaah, seperti mana yang kita tahu dah. Di sini kita belajar melalui kitab, iaitu hukum sembahyang berjemaah. Dia akan nyatakan dalam fasal yang pertama ni. Dan dalam fasal yang pertama ni juga dia akan menyatakan juga kelebihan sembahyang jemaah. Nak menyatakan juga kelebihan apa lebihnya sembahyang jemaah ni. Ya, kita bangun pagi-pagi ni dah datang ke masjid, nak sembahyang berjemaahnya, tak nak tinggal sembahyang jemaahnya, apanya lebihnya. Usahanya kita, walaupun dalam kesejukan, walaupun orang lain masih lagi dalam selimut, kita mari berkorbankan diri kita sembahyang jemaah. Jadi semua itu tak lain tak bukan, kita tahu daripada asbab kelebihan. Itu jadi semangat kita buat yang ibadat, kerana lebih, kerana ganjaran
Itu kebanyakan orang kita buat, kelas kita orang awam ni buat kerana benda. Tak apalah dulu, buat kerana nak upah, buat kerana nak upah. Itu tahap kita orang awam. Kalau nak dibandingkan, sebenarnya bukan pintu kita ni dengan Allah. Inilah kalau saya sebut sebelum ni lah, bila kita bincang bab semayang, khususlah bab semayang ni, ataupun kita belajar bab semayang ini, jangan sombongkan diri belajar bab semayang. Sebab apa? Sebab semayang ini satu perkara yang besar lah di sisi Allah. Ia sebagai penentu kepada ibadah lain. Kerana sembahyang ini, kalau kita nak ukurkan, yang kita kata kita sembahyang 40 tahun, 50 tahun tak pernah tinggal, apa lagi perlu belajar? Ukur sekarang. Mana kita sembahyang nak kepada benda lagi, nak kelebihan 27 katanya. Aku tak pergi, nanti tak dapat 27 tu contohnya. Nak kebendaan lagi. Kalau ikut asalnya, kita sebagai hamba Allah ni bukan nak begitu dah. Seolah-olah kalau kita nak begitu, kita ni semacam budak nak upah yang ini. Budak kan suruh apa-apa nak upah kan? Kita pun begitu soalan. Kita buat benda ni, ibadah ni nak upah lagi. Sebenarnya hakikat kalau kita ibadah kepada Allah, tak nak dah benda tu. Nak ibadah kerana Allah Ta'ala, tak ada benda lain. Kita biasa buat tahap tu. Kalaulah kita kata kita dah bagus dah, tak perlu belajar lagi semayang, tak apa. Tak perlu lagi belajar bab semayang, tak apa. Kalau boleh sampai tahap tu. Kalau masih lagi ada dalam hati, masih ada lagi dalam hati itu, dan masih nak kebendaan, nak benda lagi, nak fadilat, nak tu, nak ni, belajarlah, duduklah. Jangan sombongkan diri daripada belajar ilmu tentang sembahyang. Gitu. Itu di antaranya nasihat-nasihat daripada para guru. Kalau tak sampai tahap tu, tak sampai tahap kita sebenar-benar sembahyang, kemanisan dalam kita sembahyang, yang yang kita tak nampak benda lain melainkan buat kerana Allah Ta'ala. Walaupun ada dalam niat kita kerana Allah di ujung, lillahi ta'ala, tapi hati duk lain, hati duk buat benda lain, hati duk ingat 27 tu hati duk ingat, kalau tak pergi nanti orang kata, contohnya begitu. Kalau masih lagi ada benda tu, belajarlah tuan-tuan bab sembahyang. Baik, jadi kita di sini dalam kitab ni nak menyatakan kelebihan. Mudah-mudahan orang yang tak semangat sebelum ni kita dapat semangat daripada sembahyang jemaah tu. Dan kita sebarkan juga supaya orang semangat dengan sembahyang berjemaah. Dan disyariatkan sembahyang berjemaah ni kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Itu pertama sekali Allah Ta'ala syariatkan sembahyang jemaah, iaitu sembahyang secara ramai-ramai ini, dan selepas Nabi berpindah ke Madinah. Nak bagi tahu pada kita, semasa Nabi di Mekah, Nabi tak pernah sembahyang lagi lah berjemaah. Sembahyang pun sorok-sorok, nusuk-nusuk. Sebab apa?
Sebab tak boleh nak menzahirkan lagi. Kalau sembahyang pun suruh gitu je. Apabila di masa sampai di Madinah, barulah disyariatkan. Dan ialah ketentuan umat ini. Jadi sembahyang jemaah ni ketentuan umat Nabi sahaja. Umat dulu tak ada sembahyang jemaah. Kalau ada sembahyang pun sembahyang masing-masing lah. Sejarah menceritakan Nabi itu sembahyang, Nabi ni sembahyang masing-masing. Tak disyariat berjemaah. Kalau dia buat pun bukan atas dasar syariat daripada Allah, tapi buat kerana saja saja dia, bukan syariat lagi. Adapun umat kita, umat Nabi ni ditentu dah, disyariat dah, supaya berjemaah. Sama juga seperti Jumaat. Sembahyang Jumaat tak ada juga pada umat-umat lain tak ada sembahyang Jumaat ni. Umat Nabi sahaja ada sembahyang Jumaat. Dan 2 hari raya yang baru saja kita dah lepas dah, hari raya Adha, dan yang 2 bulan dah lepas hari raya Fitri itu, hari puasa. 2 hari raya ni pun tak ada pada umat lain, umat Nabi ya. Umat Nabi. Dan iaitu apa? Sembahyang jemaah ni sunat muakkadah. Sunat muakkad. Ni kita belajar sunat muakkad ataupun kata guru, sunat muakkad ni maksud sunat aini. Dipanggil sunat aini. Sunat ain dipanggil. Sunat muakkad seperti mana 2 hari raya adalah sembahyang 2 hari raya, sunat muakkad juga. Sunat muakkadah itu sunat aini. Ada, bila sebut atau sunat muakkad ni, ada yang sunat, dia sunat saja. Kita tahu sunat-sunat ni buat boleh pahala, tinggal tak ada apa-apa, tu sunat. Tetapi ada sunat yang muakkad ni lah, sunat ain ni lah, apabila ditinggalkan beberapa kali boleh membawa kepada fasik. Sunat muakkad. Tapi tak semua. Tidaklah kata kalaulah hari raya, 2 sembahyang hari raya, kalau tinggal jadi fasik, tak. Hanya ada ada sunat-sunat yang tertentu saja, sunat muakkad yang tertentu saja. Apa? Iaitu yang kita dah buat dah lepas ni, dia buat korban. Korban kita tahu sunat muakkad juga. Mazhab kita kita bincang mazhab kita. Adapun mazhab Hanafi itu wajib bagi dia. Adapun mazhab kita, korban itu sunat muakkad. Jadi ada ulama menyebut korban ini sunat muakkad, ya, tapi kalau ditinggalkan beberapa kali boleh jatuh fasik orang tu. Boleh jatuh fasik. Dia orang yang berkemampuan, tahun tu tak buat, mampu tak buat. Tahun yang kedua mampu juga, tak buat juga. Tahun yang ketiga mampu, tak buat. Tu boleh jatuh fasik dia. Dia boleh jatuh fasik. Itu di antara sunat-sunat yang muakkad yang boleh dikatakan dia apabila ditinggalkan walaupun sunat, dijatuhkan hukum fasik. Orang tu maknanya orang yang dalam keadaan binasa di sisi Allah. Fasik.
Itu di antara. Adapun kalau kita ambil pendapat sunat muakkad, sembahyang jemaah ni, walaupun tinggal beberapa kali pun tidak dikategorikan dalam orang yang jatuh fasik lah. Tidaklah. Ianya sunat-sunat yang tertentu saja. Ada hikmah lah di sebalik itu, ada hikmah. Ulama ada sebut dalam kitab kita, ada hikmah dia kenapa tu sampai begitu sekali. Tinggal korban, tak buat korban, majlis menyebabkan jatuh fasik. Ada hikmah dia. Dan iaitu sunat muakkad, iaitu sunat aini di sisi rafi'i. Jadi sunat sembahyang jemaah ni sunat aini, sunat muakkad di sisi iman rafi'i. Itu pendapat iman rafi'i. Kata qil ni mana kata setengah ulama yang lain. Qil ni mana ulama yang lain daripada perkataan Arab tu. Qilun ni mana dikatakan. Kalau qilun mana dikatakan, kata mana dikata oleh para ulama. Ulama ada menyebut, ulama yang lain itu sebut nama di sini. Apa hukumnya? Sembahyang jemaah sunat kifayah. Sunat kifayah ni lawan bagi sunat muakkad lah. Sunat kifayah. Gitu. Kata setengah ulama yang lain lagi fardu ain. Allah. Ni ada ulama kata fardu ain. Tu ada juga ulama yang kata fardu ain. Antaranya dalil yang ulama menyatakan fardu ain ni, dia ambil dalil mana? Ambil daripada dalil hadis Nabi yang mana Nabi pernah ada menyatakan apabila umat, apabila rumah tu tidak pergi sembahyang jemaah, ada hadis tu, tak pergi sembahyang jemaah, Nabi kata bakar rumah dia. Tak pergi sembahyang jemaah, bakar rumah dia. Tu ulama ambil daripada hadis itulah kata wajib sembahyang jemaah, fardu ain. Ulama yang kata fardu ain itulah. Habis. Adapun ulama lain faham lain pula. Dia faham lain pula. Dan terlebih asah di sisi Nawawi, yakni mana qaul yang mu'tamad lah, iaitu di sisi Imam Nawawi fardu kifayah. Fardu kifayah, yang ni lah yang kita ambil hukum, ambil hukum daripada pendapat Imam Nawawi. Yang ni lah qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita. Sunat apa ni? Fardu kifayah, sembahyang jemaah ni. Itu kita belajar hukum. Alhasil kesimpulannya daripada hukum-hukum yang disebutkan itu, yang kita guna sekarang mana? Iaitu fardu kifayah. Mana fardu? Fardu maknanya kena buat. Tak buat dosa. Baik, cuma kifayah. Kifayah ni apa? Mana atas jalan memadai. Hanya memada dengan satu kelompok sahaja yang buat, yang lain sudah terlepas. Itu kifayah. Mesti kena ada buat, mesti kena buat. Cuma tidak mesti semua, hanya sekelompok saja, ataupun paling tidak 2 orang saja, sudah selesai fardu kifayah. Dan tak dapat tiada, yakni mesti. Katanya pengarang lagi, dan tak dapat tiada. Baik, nak selesaikan fardu kifayah itu mestilah daripada zahir ketandaan jemaah
dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Ini kita belajar juga tuan-tuan. Kita ni sekarang alhamdulillah, mungkin benda-benda ni orang yang nak buka tempat-tempat baru, penempatan baru, perkampungan baru, yang ini bolehlah nak ambil hukum ni, bolehlah kita nak nak jatuhkan hukum. Adakah tempat ni sudah lepas fardu kifayah. Walaupun kita ni insya-Allah yang sudah ada ni sudah zahir ketandaan syiar Islam itu. Satu kali saya nak sebut, sebab ada orang yang keliru, zahir syiar Islam ini bukan di peratus. Ni kita belajar dia yang disebut bawah ni. Ketandaan Islam itu bukan peratus. Dia nak nampak zahir syiar Islam ini, dia lebih kepada tempat kenampakan orang, penglihatan orang, bukan peratus. Sebab gini, sebab ada orang cerita kata peratus, kalau tak cukup 70%, katanya tak cukup 70%, orang sembahyang jemaah mana tak lepas lagi. Tak betul itu. Dia nak tidak betul yang dia kata tu, itu sebagai nak tandakan syiar tau. Sebab dalam kitab disebut nak tanda, nak lepaskan tanda zahir ketandaan syiar Islam itu, mestilah ada 4 penjuru. Kalau contoh kita ni kampung, satu kampung section contohlah 27 ni, section 27 ni, nak tahu kata ketandaan syiar Islam itu ada, ni perkampungan orang Islam. Kita masuk sebelah kanan, nampak ada jemaah. Masuk sebelah kiri, nampak ada jemaah. Itu maksud 4 penjuru. Masuk sebelah depan, sebelah belakang, ada tanda berjemaah. Itulah dikatakan syiar Islam. Kalau hanya ada di masuk, contoh kampung tu kampung besar, ada di depan saja. Kalau orang masuk sebelah belakang itu, ada contoh depan saya orang masuk depan itu, ada jemaah. Bila orang masuk belakang, mana ni tempat berjemaah? Tak ada. Pergi je masuk, tak ada lagi ni, jauh ni perkampungan ni. Dan tempat sembahyang jemaah ni tak ada ni. Dia mula masuk je kampung tu, tak ada lagi. Masuk lagi, tak ada. Yang tu tidak zahir syiar Islam. Tak lepas lagi tu, kalau ikutkan, tidak lepas lagi ketandaan berjemaah, zahir ketandaan jemaah tu, maknanya tidak lepas lagi tu berjemaah tu. Walaupun dah ada dah ramai dah sana, yang sembahyang sana tu ramai dah di depan tu, satu masjid tu ramai dah, tapi orang masuk sebelah ni tak ada. Itu contoh kalau kampung yang besar. Jadi maknanya dia bukan duduk di peratus, dia duduk di tempat yang kalaulah besar, kena buat tempat berjemaah tu banyak. Maksudnya bukanlah mesti buat masjid situ, dalam satu kampung tu 4-3 masjid tidak berjemaah. Itu masalah buat sembahyang Jumaat. Ini masalah nak berjemaah dulu. Buat surau. Di hujung kampung ni, di hujung kampung sebelah ni satu, sebelah ni satu, contohnya sebelah ni. Sebab tempat tu besar. Kalau tempat kecil memada dengan satu cukup lah.
Baru masuk tu, nampak dah tu, orang masjid tu nampak tu, menara tu. Tu masuk sebelah situ, nampak je pun. Contohnya begitu. Nah, itu nak nak menzahirkan tanda syiar Islam, bukan diperatus. Kalau contoh yang saya sebut contoh tadi, kalau orang yang sembahyang di masjid tadi, ramai dah orang sembahyang, tapi orang masuk sebelah sana tu tak nampak syiar itu. Tak nampak tempat mana sembahyang Jumaat ni. Biasa tempat sembahyang Jumaat kat surau, masjid, ada balasah, ada madrasah, ada gitu, tapi tak ada. Masuk rumah orang semua ni. Mana ni tempat sembahyang Jumaat ni? Bila pergi hujung sana, barulah jumpa masjid orang ramai, orang sembahyang. Walaupun begitu tidak lepas yang katanya para ulama. Ni nak cerita kata bukan diperatuskan sembahyang Jumaat ni, bukan diperatus tu untuk menzahirkan ketandaan syiar Islam itu. Dia kata tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jemaah dengan berdiri ke satu tempat di dalam kampung kecil. Kalau kampung kecil ada dengan satu tempat, dan beberapa tempat di dalam kampung besar. Baharu ni dia kata, kalaulah kampung besar, beberapa tempat baharu lepas tuntutan fardu kifayah tadi tu, baru lepas. Kalaulah contoh di kampung tu besar, hanya buat satu tempat saja. Kalau dia nak kira peratus, memang cukup dah peratus. 90% contohnya orang pergi sembahyang Jumaat, tapi orang luar datang tak nampak, tak jadi juga, tak lepas juga. Gitu, tak lepas juga tuntutan itu. Dengan sekira-kira zahir segala pihaknya, zahir segala pihaknya, katanya guru pada pihaknya mana? Pak penjuru. Kita kalaulah kita jadikan kampung tu sebagai pak penjuru lah, gitu maksudnya. Kalau jenis kampung tu kampung jenis pak penjuru, pak penjuru. Itu maksudnya. Zahir ketandaan segala pihaknya ketandaan jemaah. Itu maknanya. Maka jika muafakat, mana bersepakat mereka itu atas mendiri sembahyang jemaah tu di dalam segala rumah-rumah, pakar. Kata kita ni kawin ni, musim kawin ni tak boleh sembahyang di masjid, sembahyang rumah-rumah masing-masing lah. Jangan pergi masjid-masjid bahaya. Dan contohnya lah, pakat sembahyang rumah masing-masing. Bincang dah begitu. Lepas dah tuntutan tu fardu kifayah. Dan tiada zahir dengan dia ketandaan. Tak zahir lah bila begitu. Sembahyang di rumah masing-masing, mana nak zahir? Contoh orang luar datang, tu mana ni masjid sunyi, surau sunyi sepi ni, sembahyang rumah masing-masing, tak boleh nak keluar ni. Gitu. Macam mana? Nascaya tidak gugur fardu, tak gugur. Tak gugur fardu kifayah tadi tu, tak gugur. Maknanya semua dalam keadaan dosa lagi tu. Dosa lagi walaupun dah sembahyang di rumah masing-masing dah. Boleh dikatakan tiap-tiap rumah tu sembahyang jemaah, bukan tak sembahyang jemaah. Walaupun begitu tak lepas tuntutan fardu kifayah itu, tak lepas. Gitu. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirinya atas barang yang disuruh akan dia, nascaya memperang akan dia oleh imam atau gantinya, tiada lainnya. Inilah kemuliaan Islam. Dia bagi dah tugas masing-masing. Dia bagi tugas masing-masing dah kepada orang yang selayaknya, iaitu orang tu satu kita kata satu tempat, satu manusia ni
satu tempat tu yang ada di kalangan manusia, suruh sembahyang jemaah, dia tak sembahyang. Suruh sembahyang jemaah, dia tak sembahyang. Jadi bagi pihak imam di sini maksudnya pemerintah, bukan imam sembahyang dah. Imam di sini pemerintah. Kalau kita sekarang Perdana Menteri, situ dulu. Cuma Perdana Menteri ni dia dah bagi tugas kepada pejabat-pejabat agama tu. Mana tugas pejabat agama lah yang kena bendungkan benda ni, yang kena settlekan benda ni. Maknanya satu tempat yang mana orang tu jemaah tu tak pergi sembahyang jemaah, dia kena suruh. Suruh tak pergi juga, dia boleh perang. Apa maksud perang di sini? Mana beri perkhabaran yang menakutkan, beri cerita yang menakutkan kepada penduduk. Kita menakutkan. Kalau tak pergi sembahyang jemaah, tak bagi beri contoh. Tak bagi beri. Kalau tak pergi, tak bagi. Buat ihsan tarik semula. Tak pergi. Contoh beri perkhabaran yang menakutkan pada penduduk. Bila gitu, tak layan juga. Keraking juga. Tu kalau dia kata keraking, mana tak ambil peduli juga. Pada masa tu boleh buat dengan cara yang lain, cara yang keras lagi boleh. Siapa tu semua tu? Imam. Maknanya kalau kita sekarang pejabat-pejabat agama dah yang wajib kena suruh benda tu. Kalau dah tidak tidak ada ngarah ke apa ke, naib dia mana ganti pada dia, itu maksud dia. Itulah nak gugurnya fardu kifayah itu sampai begitulah hukumnya, caranya begitulah. Untuk gugurkan fardu kifayah, tempat tu masing-masing duk bincang atau kita nak sembahyang di rumah masing-masing, pakak satu penduduk tu. Tiba-tiba tahulah di pejabat agama kena settlekan, arahkan supaya kampung tu kena buat juga berjemaah di masjid surau. Kalau tidak, dosa semua. Itulah nak cerita kata untuk melepaskan tuntutan fardu kifayah itu, itulah cara dia. Itulah cara dia. Habis. Dan telah datang beberapa khabar di sini mana hadis. Datang beberapa khabar hadis yang banyaklah dalam hadis pada menyatakan kelebihan sembahyang jemaah ni. Setengah daripadanya khabar Bukhari dan Muslim. Ini khabar Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada menyebut hadis ni, yang ni yang ma'ruf lah pada kita ni, iaitunya Nabi sebut salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya bermula sembahyang berjemaah terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darjah, 27 sembahyang. Ini kelebihan sembahyang berjemaah. Yang ni lah yang kita duk kejar tu kadang-kadang tu. Duk kejar sembahyang jemaah tu, tahu benda ni lebih sangat di sisi Allah. Nabi sebutnya kalau kita sembahyang seorang dapat satu je lah. Bila sembahyang jemaah, walaupun kita sembahyang masing-masing, bukanlah bila sembahyang jemaah ni kita kata
kata macam mana. sebab sembahyang masing-masing kok, maknanya buat cuma ikut imam tu dia beza dia. Nak kata sembahyang jemaah ni apa kita kata tak ada rokok, tak ada sujud, tak, sembahyang sama cuma dia ikut imam tu. Jadi kelebihan dia tu sampai 27 darjah. Dalam hadis yang lain dan setengah daripada khabar At-Tabrani, Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik, Anas bin Malik, Nabi kata man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa idza masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Ini kelebihan dia. Artinya barang siapa berjalan ia kepada sembahyang fardu, dia pergi sembahyang fardu cuba kita sekarang datang sembahyang fardu berjemaah pergi itu kerana nak pergi sembahyang fardu yang berjemaah yang 5 waktu tu maka iaitu seperti kerja satu haji. Supaya kita pergi buat satu haji tu, pahala tu dapat tu. Allah Akbar. Nak pergi haji ni perlu belanja yang besar. Dengan kita pergi sembahyang jemaah tu, pahala dah dapat. Yang ni lah tu dulu sebut orang yang tak mampu nak pergi haji, pergi sembahyang jemaah. Jangan tinggal sembahyang jemaah supaya buat haji dah supaya buat haji. Dan barang siapa berjalan ia kepada sembahyang sunat, pergi pula nak sembahyang sunat, berjalan sembahyang sunat berjemaah nak pergi sembahyang sunat yang mana sunat berjemaah tu sunat yang berjemaah contoh kita kata sunat apa, hari raya pergi berjalan tak. Nabi sebut masya, berjalan. Dosa saya pergi yang kereta masalah kemudahan tu terima sajalah sama kira berjalan pergi sembahyang kerana nak sembahyang berjemaah, sembahyang jemaah sunat yang sembahyang sunat yang sunat berjemaah kita hari raya kalau bulan Ramadan sembahyang tarawih, sembahyang witir tu, maka ia seperti kerja umrah yang sunnah, pahala dia dapat. Supaya kita mengerjakan umrah yang sunnah, ini pun belanja yang besar juga tu nak sembahyang apa ni, nak buat umrah tu belanja besar. Tapi dengan kita pergi sembahyang hari raya sebagai contoh, sembahyang tarawih bulan Ramadan sebagai contoh, tu dapat pahala seperti orang kerja umrah yang sunat. Dan setengah daripada khabar Tirmizi. Baik, ni hadis ni khabar Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi daripada Anas pula, mana Anas bin Malik juga lah. Man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ni tengok mulai hadis ni tuan-tuan. Kadang-kadang ni kita belajar, antaranya kita belajar kelebihan. Itu saya sebut sebelum ni. Kelebihan tu nak memberi semangat kepada kita, tak ada masalah, bincang lah. Tapi jangan lupa daripada belajar tentang syarah-syarah. Dia banyak kait. Supaya kita sembahyang sunat bandingkan begini tuan-tuan, biar faham.
Kita semaya sunat. Semaya sunat. Qabliyah atau ba'diyah tak kira contoh. Semaya sunat. Sembahyang tu bunyi je sunat. Ya, sunat. Tapi dalam masa yang sama, kalau tak baca Fatihah, sah sembahyang? Tak sah. Tak rokok, sembahyang tu sah? Tak sah. Itu nak cerita benda tu sunat Okey, kita pun buat. Tak baca, seterusnya sembahyang. Fatihah tak baca, rokok. Yang lain buat. Fatihah dia tak baca. Ataupun tak baca juga Fatihah. Tapi baca Fatihah tak bunyi. Tak dengar pun di telinga dia. Biasanya baca dalam hati. Dia kata semai sunat dekat dia kata. Tak payah baca-baca kuat-kuat lah. Sedangkan kita dah belajar syarat-syarat tu. Jadi nak cerita kata tahu kelebihan saja, syarat-syarat tentang aturan disiplin dalam sembahyang itu tak belajar. Itu boleh rosak sembahyang. Sama juga sini. Tahu kelebihan saja, tak tahu syarat-syarat, kita nak ikut iman tu macam mana, boleh menyebabkan kalau tak sah, sedih lah. Kalau merugikan, rugilah. Tak sedih sekali, tak sah. Mana ni antara cerita hadis. Sebab banyak orang duk kejar kelebihan sampai benda yang sepatutnya dia syarat yang sekeluar tu dia tidak ambil cakna. Mana duk kejar takbiratul ula. Mana takbir mengiringi imam. Bila imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allah jugalah. Cuma nak cerita kata banyak di kalangan masyarakat kita ngaji, sebab yang ngaji kelebihan tak disyarahkan sangat. Ngaji kelebihan saja. Bila mendapat takbiratul ula bersama imam, kelebihan dia besar. Ya, memang besar. Tetapi tak kena syarat, tak kena tidak betul dalam perbuatannya. Mana? Tu imam tak habis lagi Allahu Akbar, dia takbir. Masih tengok situ. Tu imam Allahu Akbar, dia tak habis hebat, tak sebut lagi ba, dia belakang. Sebab apa? Sebab nak kejar hadis tu, nak kejar takbir mengiringi imam kata. Sedangkan di situ imam belum habis lagi takbir. Kita atau untuk imam duk sebut bar, dia tak habis lagi. Bukan bar tu habis dah, mana tak habis. Bar kalau nak sebut bar, dia contoh lah tu. Sebab ada begitu. Yang kadang-kadang mungkin Allah tu imam kuat. Di akbar tu dia slow sikit. Dia doa dah belakang. Dia tu kalau begitu boleh menyebabkan tak sah gitu. Sebab apa? Sebab tu imam tak habis lagi pada masalah takbir, belajar pula bab takbir. Bila sembahyang jemaah, masalah takbir dia tak boleh serta, dia tak boleh tak habis lagi, tak boleh. Kena habis dulu takbir imam, barulah kita makmum ni takbir. Kalau serta, mana? Tu imam Allah, dia pun Allah juga, tak sah juga. Tu imam tak takbir lagi, dia takbir, tak sah. Memang dia lahir situ. Tu imam sekali dengan imam, tak sah juga. Tu imam tak habis lagi, dia juga, tak sah juga. Ia tak sama dengan rukun lain. Rukun lain kalau serta tak apa, mana rokok, tu imam rokok, dia pun rokok. Serta. Yang tu okey lagi, sah lagi. Tu imam itidah sekali, itidah. Sama. Tu sujud pun sama. Sekali lah kau. Bukanlah dah nama dah ikut. Imam rokok, baru kita rokok tu imam itidah, baru kita itidah. Ini dah sekali berlaku. Ayat tu tak apa lagi. Tak apa dengan maknanya, sah lagi. Tapi kalau takbir tak boleh.
lebih tak boleh. Ni sebab tu jangan gairah sangat dengan kelebihan. Kelebihan bagus kita bincang untuk bagi semangat, tapi benda lain kita belajar. Ni satu kesilapan. Baik, ni Nabi sebut. Ni nak cerita kelebihan pasal takbiratul ula. Kita ambil hadis ni satu untuk habiskan. Ni saya nak beritahu lah, tutup guru dulu. Bila ada orang, ada pelajar-pelajar nak duduk pondok, madrasah, tahfiz ke apa, dia wajibkan bila masuk dia wajibkan duduk selama 40 hari. Duduk dulu 40 hari barulah boleh balik. Ambil balik sehari 2 hari. Lepas tu barulah dia buat selama ada 2 minggu sekali, sebulan sekali, baru balik. Tapi permulaan dia suruh duduk selama 40 hari. 40 hari ni besar. Di antaranya hadis ni. Antaranya tu orang nak beramal dengan hadis ni. Tengok Nabi kata, bermakna barang siapa sembahyang ia 40 hari. 40 hari. Dalam berjemaah. Maya pula berjemaah. Tu sebab nak suruh dia, anak kita tu, kalau anak kita nak suruh belajar tu sembahyang jemaah dengan dia selama 40 hari. Dalam berjemaah mendapat ia akan takbiratul ihram mengiringi imam. Dia panggil takbirat yudrikut takbiratul ula, mengiringi imam. Sebab kelebihan ni dua kelebihan ni besar, tuan-tuan. Yang kita duk kejar, yang kita duk apa? Tugu saya panggil orang Kelantan lah panggil duk bercawak hotel. Tahu bercawak hotel? Duk bercawak hotel. Maknanya kita ni duk usaha, duk buat maksiat, duk buat nak apa? Nak lepas daripada neraka, nak apa? Nak syurga, nak lepas daripada tu kita duk buat. Tapi dengan kita buat benda ni dapat lepas dari api neraka. Mana? Sembahyang 40 hari, sembahyang berjemaah, selama 40 hari tak tinggal. Lepas tu pula tu kata maksud daripada 40 hari ni 40 hari betul-betul. Bukan 40 hari kalau kita nak bilang 40 hari ni lebih dah kan. Tapi betul-betul tu tuan-tuan. Apa dah? Betul-betul 40 hari ni 40 hari betul-betul. Bukan 40 hari ada tinggal. Lepas tu buat pula tinggal, buat pula tak. 40 hari ni betul-betul 40 hari. Kalau dah tinggal kena mula semula, satu semula. Ya begitu. Ada tu. Saya dulu dah pengalaman, kita belajar dulu. Tok guru buat gitulah. Syarat-syarat sampai sekarang pun masih gitulah. Dan pergilah di mana-mana pun disyaratkan begitu. Permulaan pelajar masuk gitulah. Maknanya 40 hari. Nak cerita ala saya dulu terbabah juga. Mana? Tuhan uji macam-macam. Tu masa kita belajar. Selepas pada kita belajar ni pun nak buat benda ni pun banyak sangat ujian. Banyak sangat ujian. Sebab apa? Sebab nak lepas neraka tu bukan senang kan? Tapi kalau orang yang diberi pertolongan Allah Ta'ala, usaha dia buat benda ni, insya-Allah lepas pada 40 hari itu dapat kemanisan insya-Allah dalam ibadat. Bukanlah siap lepas 40 hari itu maksudnya lepas neraka tak payah sembahyang lah. Bukan. Ada lepas neraka dah ni tak payah sembahyang. Allah Ta'ala akan bagi kemanisan, tuan-tuan. Lepas pada 40 hari itu saja mungkin di situ, lepas pada 40 hari Allah Akbar. Tak ada nak cerita, di situlah kemanisan kita ibadat. Allah Ta'ala bagi ringan. Tapi dalam masa 40 hari itu
Bagai-bagai ujian. Lebih 40 hari, lepas 40 hari itu tak ada. Dia senang. Kita buat tu kemanisan. Dia buat dalam kemanisan. Buat dalam keadaan lazat. Tu ulama kalau sampai ulama dulu sembahyang ribu-ribu rakaat sehari. Tapi kalau orang cerita sekarang ni sembahyang 1000 rakaat sehari, orang yang tak faham, dia kata, yo ustaz, sembahyang 1000 rakaat. Tu bila kita bincang ini, malah orang yang tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab dia tengok dia. Pertama sekali dia tengok atas body dia. Yang kedua dia tengok zaman dia. Jadi rosak. Dia tak fikir pada orang lain. Zaman orang. Baik. Jadi nak cerita kata, mendapat takbiratul ihram mengiringi. Baik. Yang kedua, kita kena faham mengiringi takbiratul ihram imam. Maksud pada mengiringi ni, ulama sebut gini, iaitu mengiringi bila tu imam takbir, siap daripada takbir imam, kita takbir. Itu maksudnya. Kalau lah kita datang, tu imam dah tu imam dah 1 rakaat, tu dah luput tu. Ataupun tu imam dah sedang baca surah, luput tu. Luput takbir mengiringi imam. Maknanya takbiratul ula tu dah luput. Tu nak dapat ayat tu payah tak? Walaupun kita kata Jumaat memang tak pernah tinggal 40 hari, tapi nak yang tu payah. Ni kena usaha. Minta pertolongan Allah, azam tuan-tuan. Cuba kita buat. Masa yang berbaki lagi Allah Ta'ala bagi ni, dengan hadis ni, cuba kita beramal. Akan datang ada lagi hadis-hadis di bawah cerita-cerita salafus soleh tu. Nanti saya cerita akan datang. Ni nak cerita hadis ni dulu. Cuba kita beramal. Azam ada dalam hati nak buat 40 hari. Nak buat 40 hari seperti mana syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ni. Pertama sekali kita sebut sebagai syarat lah, iaitu 40 hari. Yang keduanya Allahumma shalli ala Muhammad, berturut-turut. 40 hari itu maksudnya berturut-turut, bukan 40 hari itu gabung-gabung tidak. Kalau nak kira gabung gitu, bukan 40 hari 100,000 hari dah lebih kita ni 40 hari berturut-turut dan mengiringi mengiringi takbiratul ula imam. Mana selepas tu imam takbir, katanya guru, kalaulah kita buat pekerjaan pekerjaan yang berkait dengan solat, dikirakan juga seperti contohnya kita imam takbir Allahu Akbar, kita duduk masjid, kita duduk buat apa? Duduk sugi contohnya. Tak apa, tak luput lagi tu. Ataupun kita duduk usalli fardhu maghribi contohnya. Barulah kita pun takbir. Maknanya selangi beberapa saat lah kita kata di situ, tidak mengapa lagi. Kita buat perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Tak luput lagi takbiratul ula ini. Itu mengikut pendapat yang muktamad, mengikut pendapat yang muktamad, takbiratul ula itulah. Bila imam takbir, kita terus dengan takbir. Selesai imam takbir, kita terus dengan takbir kita. Apa kelebihan yang dapatnya? Disurat baginya, mana ditulis baginya 2 kelepasan. Mana? 1 kelepasan neraka dan 1 kelepasan daripada sifat nifaq. Orang yang boleh buat benda ni, satu boleh dapat kelepasan daripada neraka. Yang inilah yang saya sebut tadi. Tu guru kata duk cawak hotel. Kita tak ada benda lain lah duk atas dunia ni sekarang ni. Nak apa? Nak syurga, nak lepas daripada neraka. Tapi dengan kita buat benda ni saja, Allah Ta'ala dah bagi ganjaran, iaitu kata Nabi, ganjarannya dilepas daripada neraka.
itulah saya nak cerita kata bila dapat benda ni, kemanisan dalam ibadat. Manis dalam ibadat. Kita buat insya-Allah bukan lagi dengan kudrat kita. Kalau tak panggil ring kita, kudrat kita, bukan lagi. Kita buat memang pertolongan Allah Ta'ala. Kita ni banyaknya duk buat dengan ring, dengan kudrat kita buat ibadat ni. Malah pun kita pergi juga ambil sejuk ni pergi. Tapi bila orang yang dapat kemanisan ni tuan-tuan, dia bukan buat gitu, dia buat ni bangun, biasa bangun sedap, bangun, dia bangun ibadat, bangun, dia nak buat, dia bukan buat dengan malam, bukan. Itu orang dapat kemanisan. Kita letak diri kita, kita ni buat ibadat dengan kemanisan, kelazatan, dengan apa ni, terpaksa, rasa malu ke apa, gitu. Gitulah tuan-tuan. 40 hari, 40, 4 kali 5, lebih kurang 20 waktu sembahyang. Betul tak? 40 hari, 5 waktu. 4 kali 5, 200. 200 waktu. 200 waktu sembahyang. Selama 40 hari. Jangan apa ni? Tadilah syarat-syarat tadi. Jangan diselangi ataupun jangan tertinggal di sini. Mestilah tu berazam tuan-tuan, insya-Allah azam nak buat. Semua buat. Habis. Apa itu sifat nifak? Yakni perangai munafikin, percaya zahir, ingkar batin. Itu munafik. Percaya zahir, ingkar batin, ingkar. Itu perangai orang munafik. Jadi Allah Ta'ala lepaskan kata Nabi daripada sifat nifak dan juga api neraka. Ini satu perkara yang besar di akhir-akhir zaman ni. Kalau Nabi sebut orang munafik ni di akhir zaman ni, kalau Allah Ta'ala berzahirkan ekor pada orang munafik, nescaya kamu akan terpincut ekor orang munafik akhir zaman. Sebab ramai orang munafik. Allah Akbar. Nak cerita ramai orang yang munafik di akhir zaman. Kita minta jauh dari ni. Jadi usaha untuk kita sembahyang jemaah ni, itu antara kelebihan sembahyang berjemaah. InsyaAllah tuan-tuan azam tuan-tuan untuk beramal dengan hadis ni. Cuba buat. Masa yang berbaki lagi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, yang mana sebelum ni kita tak pernah buat, tak pernah tahu kelebihan semua begitu saja, tapi tak tahu tentang kelebihan hadis ini sebagai contohnya. Dan usaha azam tuan-tuan, dan insya-Allah Allah Ta'ala nak bagi pertolongan kepada kita bila kita dengar, kita mendengar, dan kita belajar insya-Allah. Habis itu. Dan telah membilang salaf. Situ dah. Dan telah membilang salaf. Sekarang ni dulu, insya-Allah kita sama semula. Ni pun nak cerita tentang kelebihan-kelebihan lagi. Ni cerita salafus soleh terdahulu. Tentang sembahyang jemaah dia orang. Dia ambil berat tentang sembahyang jemaah dia orang. Gila apa ni? Dia kata, kita ambil hadis tu apa ni, salafus soleh tu satu. Dia kata telah membilang salaf akan luput sembahyang jemaah, akan bala. Tak sembahyang jemaah dia tu. Dia luput daripada sembahyang berjemaah, bukan luput sembahyang. Bukan tak sembahyang. Tak sembahyang jemaah, satu bala lagi ni. Bukan kawik je bala. Bukan kawik saja bala, bukan cakar monyet apa macam-macam lah penyakit sekarang. Bukan tu saja bala. Tapi tak jemaah tu bala. Allah Akbar. Nak letak kita sekarang jauh sekali. Nak letak pada dunia kita sekarang, ataupun kita kata Malaysia kita sekarang, jauh sekali. Nak anggap benda orang tak sembahyang jemaah ni satu bala, tak.
Tak ada nak cerita benda tu. Tak ada orang nak cerita benda. Tapi ulama salafus salih dulu dia kira satu bala tu. Bala, dia panggil bala pada agama. Orang tak kira sangat bala agama ni. Dia kira bala zahir gini ya. Dia perbesarkan bala orang zahir gini. Menyusahkan orang gini. Bala agama ni tak ada nak cerita sangat. Walaupun televisyen kita boleh handle, tak ada nak cerita sangat. Inilah akhir zaman tu. Bila kita tahu ini salafus salih dulu, dia anggap tentang semaya Jemaah ni satu bala. Setakat ni dulu. Dan adalah setengah salafus salih. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Ada soalan? Saya insya-Allah terbuka tuan-tuan, terbuka nak tanya masa mengajar pun tak ada masa. Saya bukan itu guru, saya tolong-tolong saja, boleh baca. Allah Ta'ala bagi kelebihan tu saja, bukan tu guru dah. Ada apa soalan insya-Allah boleh kemukakan, boleh jawab, kita jawab. Tak boleh kita tanya orang hebat-hebat lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amma siwak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.